Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita semua sebagai hamba Allah dan sebaik-baik umat, yakni di kalangan para anbiya dan rasul, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, antara nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lain tidak bukan iaitu telah meletakkan Islam itu sebagai agama kita, yakni dan meletakkan nilaian takwa itu sebagai orang kata apa ni, sebagai perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat kepada bangsa, tidak melihat pada kulit, warna dan rupa, tetapi kepada nilaian takwa. Ya Allah tertetapkan itulah sebaik-baik yakni hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Yang pada malam ini insya-Allah tetamu kita tak lain tak bukan iaitu Rasul Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, daripada ataupun kita panggil dalam bahasa orang putih ni sebagai chairman eksekutif pondok ataupun kita dulu panggil PhD ada Pondok Haji Deraman. Itu nama ringkasan orang Kelantan ni. Jadi Abdul Rahman Haji Deraman. Jadi familiar dengan nama tersebut. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita silakan Datuk Abdul Basit bin Abdul Rahman untuk membincangkan tentang muhasabah ialah bulan tahun 1441. Jadi Al-Fadil dipersilakan, file tafadhal mashkuran. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair wa afiyatin. Mata nampak ceria, handsome alhamdulillah. Allahu akbar. So saya buat nampak ada kuliah tadi tu. Ada kuliah maghrib ni sekejap. Sekejap malam alhamdulillah. Tapi Kelantan okey. Setakat ni kami ni dapat jemputan tapi dia jadi macam nanti dululah. Biasa. Kita lebih utamakan kepada program online, bicara online di Facebook, di StreamYard dan seterusnya dengan je. Alhamdulillah. Datuk, terima kasih banyak mewakili pihak penyelaras dan juga rakan-rakan para penyumbang. Ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan jazak kerana Datuk sudi meluangkan masa di ruangan bicara online bersama Ustaz Sim Baharin pada malam ini, dan insya-Allah moga-moga lontaran bicara hikmah oleh Datuk pada malam ini akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk para penonton sekalian, yang mana dijadikan amalan-amalan dan kehidupan seharian, dan insya-Allah moga-moga akan memberikan lagi kebaikan dalam kehidupan mereka seharian. Jadi mungkin Datuk dalam membincangkan tentang tajuk muhasabah ni mungkin sebagai intro terpulang daripada Datuk nak sebut nama mana pun tak ada masalah. Jadi kita serahkan kepada Al-Fadil Datuk. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aslin selaku moderator ataupun mudir jalsah dan semua tim kerja dakwah online, kuliah online Ustaz Aslin, dan muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, iaitulah malam yang ceria, malam yang berbahagia, kita sudah berada di malam yang terakhir, yang ke-24 daripada bulan Zulhijjah. Jadi alhamdulillah pada siri yang lepas kita dah bincang tentang sambutan awal Zulhijjah. Hari ini bermakna lajunya masa, betapa cepatnya bergerak dunia ini. Hari ini kita sudah bincang pula pada malam ini tentang sambutan awal Muharram ataupun muhasabah di akhir tahun.
Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, kita sebagai seorang manusia yang sentiasa bergerak. Dia panggil yatatawar. Kita akan bergerak dan akan berubah. Perkara-perkara yang tentunya berubah, iaitulah umur kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Tanda yang pertama yang kita akan berubah, iaitulah umur kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Yang kedua, rupa kita juga akan berubah. Dulu comel je. Nah, kalau buka kepiah pun rasa semangat, rambut hitam molek. Lah ni banyak pakai kepiah pada tak pakai kepiah dah. Sebab banyak putih pada hitam. Dah banyak ni, banyak kulit pada rambut Datuk. Banyak. Tu dia panggil cerah masa depan. Budak-budak panggil gitu. Yang pentingnya perubahan tu sudah berlaku. Artinya kita ni mesti berubah. Tetapi orang yang tak nak berubahnya 2-3 orang saja. Iaitulah yang pertama sekali orang-orang jahil yang tak mau belajar. Itu dia panggil kumpulan yang tak nak berubah. Yang kedua, orang yang rasa dirinya pandai. Ini payah juga. Kalau kita bagi tahu apa pun, aku tahu belaka dah. Tak usah cakap apa ni. Kan? Maka ini dia panggil manusia yang payah. Kita nak ajar, dia kata dia pandai. Ataupun si jahil yang tak mau belajar, itu masalah. Artinya, para jemaah sekalian, perubahan itu mesti berlaku. Yang tak akan berubah, sebagaimana kata di para ulama kita, iaitulah ahli syurga. Ahli syurga nanti, insya-Allah kita doakan. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpul kita atas dunia ni, kita minta Allah kumpulkan balik kita di akhirat esok fi jannatin na'im. Dalam syurga. Amin ya Allah. Ahli syurga yang tak berubah. Sebab umur masuk ahli syurga ni sebaya je sekitar 33 tahun, 30 tahun. Maknanya awal 30-an. Itu umur ahli syurga. Dan mereka tak akan berubah. Sebab apa tidak berubah? Sebab umur mereka tidak bergerak. Sebab apa tak bergerak? Mungkin Ustaz Aslim boleh komen sikit. Kenapa umur mereka tidak bergerak? Oh, ahli-ahli syurga ni kenapa tak bergerak umur dia? Ustaz Aslim, silakan. Ya, antaranya adalah kita lihat mana mereka ni ialah tidak ada pening umur mereka ni dia orang ni kekal dalam keadaan nikmat yang Allah berikan kepada dia orang. Satu benda lah. Jadi mereka tidak akan tua buat selama-lamanya tu kalau jarak baina yakni 33, 34, whatever 30, itulah perantara umur yang Allah berikan kepada dia orang. Alhamdulillah. Makna umur kita ni tak bergerak esok. Di syurga esok tak bergerak. Sebab apa? Sebab di sana tidak ada malam dengan siang. Jadi selagi ada lail wan nahar, malam dengan siang ada, maka kita setiap hari akan bertambah umur kita, akan makin pendek umur kita. Makin banyak bilangannya bermakna makin pendek, dari segi baki lagi makin pendek. Itu di antara rahsia sebagaimana disebut oleh para ulama kita bahawa kita dunia ni kita akan berubah. Orang yang tak nak berubah iaitulah orang jahil yang tak nak belajar ataupun orang yang rasa dirinya sudah cukup pandai, orang ni memang tak boleh diajar. Baiklah, saya minta izin sebelum kita pergi kepada muhasabah, elok juga malam ini malam Jumaat. Biasa masyarakat kita ni bila sebut malam Jumaat, orang tua ke orang muda ke di surau ke di mana-mana, tak, malam Jumaat apa yang dia kata? Malam sunat. Kita pun tak tahu sunat apa malam Jumaat ni sebenarnya. Kan? Sedangkan malam Jumaat tu malam yang begitu besar. Jadi hari ini saya buat satu slogan, setiap malam Jumaat kita akan slogankan, kita kata malam Jumaat, malam selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita banyak ke selawat pada malam ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Aus bin Aus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah. Di antara hari yang afdal dari kalangan hari-hari kamu ini, itu hari Jumaat. Kemudian panjang hadis, yang anak ambil satu, fa'akthiru alayya minas salah. Nabi minta satu dengan kita, perbanyakkan selawat ke atasku pada malam Jumaat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu itu akan dibawa, dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa pelik juga, Nabi sudah wafat. Nabi berada di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di kampung kita. Macam mana dibentangkan?
para sahabat lebih dahulu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aram? Ya Rasulullah, bagaimana selawat kami ini akan dibawa kepada Rasulullah? Bagaimana selawat kami ini akan dibentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah sudah aram ibn balid, mana sudah hancur. Maknanya para sahabat belum lagi mendapat maklumat bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Qalu, jadi mereka bertanya. Alhamdulillah, kita kata jazahumullahu khaira para sahabat. Kalau mereka tak tanya, kita pun tak tahu. Kan? Mana kita boleh tahu? Yang kita naknya, Nabi jawab. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya alaihimus salatu wassalam. Allah SWT tidak benarkan bumi ini makan jasad para Nabi alaihimus salatu wassalam. Maknanya semua Nabi-Nabi jasad mereka ada. Dan mereka ahya, mereka hidup dalam kuburnya tapi dia panggil hidup di alam barzakh. Bukan hidup macam di alam dunia. Maka kerana itu kita diminta supaya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian jangan lupa bila masuk jam malam Jumaat tulis ingat Jumaat, ingat selawat. Supaya masing-masing kita ingat mengingati sekurang-kurangnya paling tidak bawa baca tengok Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi biarlah malam Jumaat ni kita hidup satu budaya, iaitulah budaya banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama Islam, iaitulah waktu selawat bermula daripada maghrib Khamis, maghrib tadi sehinggalah maghrib petang Jumaat. Mana 24 jam ini waktu memperbanyakkan selawat. Bukan mana waktu lain tak selawat. Tapi kita fokuskan. Bila masuk malam Jumaat, utamakan amalan-amalan khas. Iaitulah amalan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Datuk tadi, maksud dia selalunya orang kata, mana malam apa? Malam Jumaat, malam sunat. So kita nak minta tukar kepada benda baru, malam ni malam selawat. Fokus selawat. Iaitu antara lah yang kita boleh sebutkan kepada para penonton. Alhamdulillah. Hak sunat tu buatlah, tak ada masalah Ustaz Asli, jangan duduk marah pula. Takut dia kata tak sunat dekat tu. Kan. Jangan tu kena buat juga. Jangan kata tak buat. Takut orang kata silap pula. Cuma kadang-kadang Ustaz, ana mula-mula keluar mazhab Wasafi ni. Ustaz jadi ahli dah mazhab Wasafi kan? Wasafi. Mula-mula keluar mazhab Wasafi ni, ana tengok orang tua-tua masjid macam dia satu teruja lah dapat benda baru duk main handphone dekat masjid. Entah apa dia pergi edit gambar orang perempuan Arab comel-comel, dia tulis abang malam Jumaat balik cepat. Si tua-tua dalam masjid duk sebar juga sama-sama je. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Dua kali dosa. Yang pertama dosa mempermainkan gambar orang. Kan? Duk sebar gambar. Entah bini siapa, entah anak perempuan siapa, tak kira lah Arab ke orang apa. Yang kedua dosa kita buat dialog yang dia tak kata. Itu dua kali. Bermain dengan gambar orang. Yang kedua, buat hak orang tak kata. Ini bahaya. Jadi sebab itulah saya keluarkan satu poster. Kita kata ingat Jumaat, ingat selawat. Dan ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Tujuan anaknya supaya orang duk sebab hak ni. Jangan duk sebab hak cerita gambar-gambar orang perempuan yang kita duk main-mainkan dia. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi slogan kita ni bila mari hari Jumaat, malam Jumaat kita ingatkan surah ingat selawat, dan satu lagi kita kena ingat surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi sama ada kita baca daripada malam ini ataupun kita baca besok. Sebab ada dua-dua riwayat yang mengatakan satu hadis yang diriwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Siapa dia baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, Allah Ta'ala akan cerahkan cahaya kepada hatinya sehingga kepada Jumaat yang akan datang. Dalam riwayat lain, riwayat hadis yang kedua, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah. Tengok. Riwayat yang pertama, lailah, malam. Yang kedua, fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumaat. Hadis ini dikeluar oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain. Kata di Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Takhrijul Al-Azkar, dikata hadisun hasan. Wa huwa aqwa ma warada fi qiraati surat Al-Kahfi. Jadi cukuplah kita
nilaian daripada Imam Ibn Hajar. Maka di sini kata di para ulama, boleh je kita baca surah Al-Kahfi sama ada bermula malam ni ataupun besok. Jadi kalau kita rasa besok hari Jumaat tak sempat, baca malam Jumaat. Kalau kata malam Jumaat tak sempat, baca hari Jumaat. Ada juga orang tanya, Ustaz, ni orang masyarakat kita ni dia semangat nak beramal tapi dia cuba-cuba tanya. Dia kata, Ustaz, kalau saya baca bermula malam ni berakhir besok macam mana? Saya kata tak jumpa pula syarat baca surah Kahfi ni al-muwalat berturut-turut. Kau Ustaz Asli ada jumpa riwayat mana-mana yang kata surah Kahfi ni kena baca berturut-turut. Masyarakat kita ni pandai. Dia kata, Ustaz, saya nak suruh tapi lambatlah dapat cahaya. Cahaya seminggu tu bila kita baca habis baru dapat, kan? Kalau tidak lambat. Masyarakat kita ni dia tafannun. Tafannun ni orang panggil seni lah dia tu. Ada orang pergi tawah, dia nak balik esok. Tawah wadak malam ni, malam kan? 6. Sebab dia nak balik tengah hari esok, panas, dia tunggu 1 esok. Saya kata jangan duk main lagu tu lah. Tawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama juga surah Kahfi. Kalau kita boleh baca malam ni, sudah kan? Kalau boleh baca esok, sudah kan? Kalau tak mampu, kita kata kita baca pelan-pelan. Ada orang setengah orang ni Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata saman qara'al Quran wa huwa yuta'ti'. Maknanya tergagak-gagak, slow-slow. Boleh je baca daripada malam ni sampai ke petang besok. Yang pentingnya sebelum maghrib besok, maknanya kita masih lagi dalam skop membaca surah Al-Kahfi. Jadi sekali lagi saya peringatkan kepada para jemaah, ingat selawat, ingat Jumaat, ingat selawat dan ingat baca surah Al-Kahfi. Itulah yang saya suka war-warkan setiap kali malam Jumaat, sebab nak tukar daripada budaya duk sebar benda yang tidak berfaedah, yang mendatangkan dosa, kita sebarkan suatu peringatan yang boleh mengingatkan kita juga dan mengingatkan sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Jadi para jemaah, kau Ustaz Usli nak tambah silakan. Maknanya untuk para penonton pada malam ini, nak kena ingat, kalau nampak muka Datuk Dr. Abdul Basit, bukan cerita abang malam ni malam Jumaat, tak ada. Maka nampak muka poster Datuk Dr. Abdul Basit, ialah malam ni malam berselawat, malam berkahfi atau malam bersubah bacaan surah Al-Kahfi. Itu antara dia, insya-Allah. Kita nak mengubah apa ni, kadang-kadang satu benda yang perangai manusia, dia lebih nak tumpu benda-benda yang berbentuk nafsu tubuh badan dia semata-mata. Sebab tu dak tupai muka orang Arab lah, hak comel boh. Yang cak ada 4 bilal pun 4 imam sekali terlibat, naudzubillah min zalik. Naudzubillah. Ada. Wallah alam, silakan Datuk. Teruskan. Baik. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita berada di akhir, Ustaz Aslin sebut dah tadi, malam Jumaat yang terakhir untuk bulan Zulhijjah. Jadi minggu depan ni kita akan sambut malam awal Muharram, kan. Cuma kita kena ingatlah sebagaimana selalu kita dengar bahawa Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram itu 3 bulan berturut-turut. Bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah dan yang terakhirnya bulan Muharram. Di mana pada bulan Muharram yang akan datang ini ada perkara-perkara besar, sebagaimana Nabi kita sallallahu sebut puasa yang paling afdalus siyam ba'da syahrillahi ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa yang baik selepas daripada Ramadan iaitulah kita berpuasa pada bulan Muharram, itu puasa sunat. Artinya bulan yang akan datang ini termasuk dalam bulan-bulan yang agung, iaitulah bulan haram. Manakala jadi kita sambut, dan ada lagi satu peristiwa besar yang dikaitkan sebagai permulaan awal tahun Hijri. Tapi tuan-tuan kena ingat, bukan tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berhijrah di akhir Safar, dia masuk Madinah pada 12 Rabiul Awal, kan? Rabiul Awal. Cuma permulaan kiraan tarikh Hijri itu diambil di awal tahun, iaitu bermula daripada Muharram. Jadi kita kena ingatlah dari sudut fakta sejarah, mungkinlah dalam siri-siri yang akan datang Ustaz Asli akan bincangkan di antara hijrah, di antara jihad dengan pelarian. Itu penting juga supaya masyarakat ni diberi penjelasan dan tidak mendapat kekeliruan. Kadang-kadang orang kita silap istilah. Kita kata hijrah dengan lari itu sama. Kita kata tidak sama, jauh sama sekali. Di antara orang yang berkorban, berjihad, wajahidu fillahi haqqa jihadih, keluar kerana Allah Azza wa Jalla, dengan keluar kerana lain. Maka dalam siri muhasabah kita ni para jemaah sekalian,
Saya petik kata-kata yang dikeluar oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali ni banyak hikmah. Kata-kata hikmah dia cukup banyak. Sehingga orang kumpul dalam kata-kata hikmah Sayyidina Ali saja banyak. Yang kita ambil tentang kata-kata hikmah Sayyidina Ali sempena dengan muhasabah di akhir tahun. Qala radhiyallahu anhu irtahalatid dunya mudbirah. Ali kata dunia ni sentiasa akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Akhirat sentiasa berhadapan. Di maknanya jalan kita hari ni lebih dekat ke akhirat daripada dunia. Sebab dunia kita sudah tinggal. Cuma para ahli fikir ataupun ahli bahasa buat kata-kata, dia kata perbezaan di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Jadi Ustaz Asli mau komen ke? Apa beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia? Datuk terus. Saya tak nak komen dah. Adalah. Sebab Ustaz Asli dia ada buah, orang kata-kata ada buah kilah dia. Itu kita nak suruh tu ambil buah kilah tu. Jangan cabut kilah tu. Cabut kilah lain pula jadi. Allahu Akbar. Dia panggil buah kilah. Beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Contohnya, bila orang mati, orang kata dia sudah meninggal dunia. Mana dia tinggal ada dunia dia pergi ke alam barzah yang akan menuju ke akhirat. Tapi ada orang ni lain. Waktu dia muda dulu, dia cari harta banyak-banyak, dia kumpul harta yang begitu banyak. Tapi bila sudah tua, dia balik duduk ibadat di rumah ataupun bagi duduk di pondok. Saya, macam itulah kita tanya, kenapa Pak Cik mari nak duduk pondok ni? Dia kata, Ustaz, saya nak meninggalkan dunia. Ini beza. Ada huruf kan. Meninggalkan dunia, mana kita telah cabut kesayangan kita kepada dunia, ketamakan kita kepada dunia itu, iaitulah kita nak pergi menuju ke akhirat. Tapi kalau kata meninggal dunia, orang akan jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dia sudah mati. Jadi kita hari ni, bagaimana kita nak meninggalkan dunia sebelum irtahlati dunia mudbirah, sebelum dunia tinggal kita. Kita dua ya. Atas dunia ni tuan-tuan dan para penonton sekalian, dua aja kita. Sama ada kita tinggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Dua. Apa mana kita tinggal dunia, mana kita mati. Ataupun dunia tinggal kita, dia pergi dulu. Barang-barang kita orang ambil. Ataupun apa benda orang kita sayangi sudah hilang. Itu semua mereka sudah pergi. Jadi ahli kata, walikun lim minhuma banun. Pengikut dunia pun ada, pencinta dunia ada, pencinta akhirat pun ada. Dua-duanya ada belaka. Fakunu min abna'il akhirah. Adalah kamu jadi dari kalangan orang-orang pencinta akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Kamu jangan jadi anak-anak dunia, maknanya orang yang terlalu mencintai dunia. Tidak salah. Kita kata salah kalau kita cinta. Tak salah. Sebagaimana kata di ahli-ahli ataupun ulama kita, ahli fikir, dia buat bandingan yang simple. Dia kata, kapal duduk di atas air tidak menjadi masalah. Sebab memang orang buat kapal untuk duduk atas air. Kalau kapal duduk atas darat ni, kat mana Ustaz Asli? Kapal atas darat. Hai. Tak nampak ni. Biasanya dekat museum. Kapal atas darat dekat museum adalah. Ataupun dekat trafik lain, raut yang bawa orang tok kapal. Itu kapal hiasan nama dia. Kan? Tapi kapal sungguh duduk atas air. Yang bahayanya bukan kapal di atas air, bila air masuk dalam kapal. Itu jadi bahaya. Sama juga kita. Kita duduk atas dunia, tak bahaya. Sebagaimana dikatakan, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat mengambil bekal, bercucuk tanam untuk bekalan ke akhirat. Tapi kalau dunia sudah masuk dalam hati kita, khalas. Kita tak akan nampak lagi. Tak akan nampak yang zahir, tak akan nampak yang sahih, tak akan nampak yang benar, tak akan nampak dosa pahala, tak nampak halal haram. Yang kita nampaknya, apa yang kita dapat. Maka ini sangat berbahaya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fa innal yawm amalun wala hisab. Kita duduk atas dunia ni untuk kita bekerja, belum ada lagi hisab. Cuma kita tahu hisab kita berlasar kepada janji Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala janji. Siapa dia buat benda ni, ni dia dapat. Siapa dia buat siapa dia jaga ibadat dia, jaga solat, falanuhyiyanu hayatan tayyibah, kami sediakan kehidupan yang baik. Di akhirat esok syurga. Dan dalam kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Maknanya kita belum dapat terima.
Mana atas dunia betul-betul amal. Kita buat hisab. Kita buat persiapan-persiapan. Wa gadan hisabun bila amal. Besok, maknanya bila kita sudah mati, yang adanya hisab, amalan sudah tidak ada. Jadi, buat persiapan kena buat. Maka di situlah kita nampak pesanan Nabi SAW. Nabi mengatakan, Iza matal insan inqata amaluhu. Apabila mati seorang manusia, terputulah amalan sendiri yang dia boleh buat. Mana-mana kita nak buat apa lagi? Kita sudah mati. Kan? Tetapi kita masih lagi ada ruang, masih lagi ada peluang untuk kita mendapat bekalan-bekalan tambahan melalui ilmu yang bermanfaat yang kita ajar kepada orang. Ataupun harta yang kita wakafkan. Ataupun kita tinggal, keluarga kita, anak cucu kita, termasuklah sahabat-sahabat kita, murid-murid kita yang setia, yang sentiasa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa limasyayikhi, ya Allah, doa ampunlah aku dan dua ibu bapa, ya Allah ampunkan kepada kami dan guru-guru kami. Itu yang kita menunggu di alam barzah untuk menambahkan bekalan kita ke akhirat. Kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, persiapan-persiapan yang kita nak buat, setiap orang perlu muhasabah. Apa mana muhasabah? Ulang balik ataupun cek semula, kaji balik. Dalam bahasa orang ekonomi dia panggil audit lah. Kita di pejabat siap tahu ada audit kan. Hujung tahu marilah si audit. Nak cek kita punya file, keluar masuk fulus, nak gimana. Kalau orang ahli-ahli bisnes pula, tak, dia panggil awal lagi audit mari. Ada lembaga hasil lah, ada tu ada ni. Macam-macam mari ya. Pusat zakat boleh tolong-tolong tengok. Kita mengatakan, kita atas dunia, kita cuba audit di mana keadaan kita. Perkara yang kita sediakan untuk akhirat. Amalan-amalan yang boleh menjadi bekalan kita. Yang pertama sekali sudah tentunya, fardu kan. Kata Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada suatu amalan, ya taqarrabu ilayya abdi mimma aftaratu alaih. Maknanya yang paling baik sekali kita bertakarub kepada Allah dengan kita jaga amalan-amalan yang fardu. Ni kadang-kadang orang ni pelik, amalan fardu jaga selo-selo, tapi amalan sunat lebih kuat. Contohnya bulan Ramadan. Ramadan tahun ni tak berlaku. Sebab Ramadan tahun ni PKP. Biasanya Ramadan lain, kita dengar orang cakap. Dia kata, alhamdulillah saya Ustaz, setiap malam terawih tak miss. Tak lagi tengah jalan. Sekali dengan imam sudah. Imam 20, saya 20. Lepas tu kita tanya dia, Zuhur, Asar, Maghrib solat mana? Itu solat di rumah je. Tengok. Terawih, kemas, jaga. Dengan imam sampai sudah. Tapi solat-solat lain, di rumah. Maknanya, yang besarnya, yang sunat. Patutnya, yang fardu itu besar. Maka persiapan yang kita kena tengok, di manakah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dari sudut penjagaan yang fardu. Hari ni bila timbul, orang bercakap, kita kata masyarakat kita ni ramai tak solat. Kadang-kadang saya ada sebut, kajian-kajian yang dibuat oleh sebahagian orang, kita kata kajian itu tidak menyeluruh. Dia buat di sebuah sekolah. Contohnya, dia sebutlah nama sekolah. Biasanya pengkaji ni pihak pendakwah jabat agama dia akan buat. Saya buat kajian di kawasan ini, didapati peratus orang tak solat sekian-sekian. Tapi kita janganlah takmim semua orang macam ni. Lah, itu yang berbahaya sebab kita bimbang. Kita takut kita ni pergi kepada tazkiyatun nafsi, kita rasa kita yang sempurna, orang lain tu tidak baik. Maka kita jangan sibuk dengan audit orang, kita sibuk dengan kita. Kemudian kita pergi muhasabah kepada amalan sunat. Sebab amalan sunat ini satu amalan yang sangat penting dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Kerana yang membezakan di antara kita sama-sama kita, ahli ibadat. Kita dengan ahli tak ibadat, itu tidak di compare, tidak dibuat bandingan. Yang nak bandingnya, saya dengan sahabat saya, ahli masjid. Saya pergi masjid, dia pergi masjid. Itu cantik. Ada orang kuliah, saya pergi kuliah, dia pergi kuliah. Saya online, dia pun online juga. Contohnya. Tapi yang membezakan, orang ni pergi masjid, Masya Allah, nak keluar rumah, dia sudah berwuduk. Ini bukan soal PKP tak PKP, soal SOP ke tidak. Tapi soalnya, itulah sunnah. Nabi SAW sebut dalam hadis, man tatahara fi baitihi. Siapa dia berwuduk di rumahnya. Kemudian dia keluar pergi solat.
dalam perjalanan lagi solat, sudah ditulis pahala solat. Dia tunggu sampai di masjid, dia masuk tahiyatul masjid tentunya. Kalau belum azan lagi. Kalau sudah azan, dia langsung masuk dengan solat qabliyah. Kalau sebelum subuh 2 rakaat, belum zuhur 4, dulu kita dah sebut. Kan? Maka kita mengatakan, orang ni, kemudian dia tunggu, kan di masjid dia ada had, ada limit, ada qomat, 15 minit, nah, di antara azan dengan iqamat. Sempat lagi dia baca Quran 2 muka. Lepas solat, zikir lepas solat, kemudian ila akhir. Yang seorang lagi, Masya Allah, tabarakallah. Nak keluar daripada rumah, bukannya ambil uduk, ambil sebatang. Atas motor tu, pom bagi. Lepas dekat masjid, campur je dekat tangga masjid, dia punya baki batang dia tu. Duk berbuah di tangga, sampai orang qamat tak masuk lagi. Dua-dua ni ahli masjid. Dua-dua ni satu ahli qaryah. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan betapa berbezanya darjat di antara orang yang istiqamah dengan sunnah Nabi SAW tadi dengan orang yang pergi juga tetapi tidak melakukan amal-amal yang sunat, maka kita mengatakan ini yang berbeza. Kita muhasabah lagi kepada harta benda kita. Kita kan dalam hadis yang Nabi kita salah sebut, manusia ni tak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya beberapa perkara. Umur dia dihabiskan dengan apa, kan? Kemudian ilmu dia belajar dan dia ajar ke tidak, dia amal ke tidak. Kemudian waktu muda dia, kan? Maka di antara yang ditanya harta dia. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dia akan tanya di mana kamu ambil dan ke mana kamu bawa. Mana kita muhasabah yang pertama, audit harta kita, iaitulah daripada sumber mana kita dapat. Halal ke haram. Sebab kita hari ni, saya di antara orang yang belajar mengajar kitab. Mengajar berkitab. Dia panggil talaki. Kalau kita belajar tafsir, ramai orang ikut. Lebih-lebih kalau mengajar kitab tasawuf, lagi ramai orang ikut. Mengajar bab fiqh muamalat, tak berapa laju. Saya tanya, kenapa tak laju sini? Yang pertamanya payah bab muamalat ni. Kadang-kadang anak murid tak faham, guru pun tak faham juga. Itu masalah kita. Nah, dua-dua tak faham. Dia baca kitab je. Bermula ba' al-mudarabah. Apa benda? Kita baca lah dulu, ambil berkat gitu ya. Mana nak kita ada cerita. Yang pertama. Yang keduanya, banyak benda tersekat. Tak boleh punya jual beli macam ni. Haram. Pula dah. Lepas tu bisnes saya macam mana? Maknanya, daripada dia dengar, baik tak dengar. Baik dia lari. Maka itu dia panggil fiqh al-mu'amalat. Fiqh mu'amalat jual beli ni suatu fiqh yang sangat besar kedudukannya. Maka beberapa kali ana mengharapkan setiap orang nak minta lesen jual, lesen perniagaan, patutnya diberi kursus dulu seperti orang yang nak nikah. Orang nak kahwin kan dia ada kursus perkahwinan. Ya. Orang nak bawa kereta, kursus memandu. Sepatutnya orang nak buka kedai, ada khusus. Awak nak jual apa lesen ni? Saya nak jual barang emas. Ni lagi dahsyat. Sebab emas termasuk di dalam harta ribawi. Dia panggil amwal ar-ribawi. Benda yang terlibat dengan riba. Maka kita kena belajar. Jual beli macam ni tak boleh. Yang ni harus. Cara pertukaran. Maka diberi khusus. Awak nak jual apa? Nak jual makanan. Nak jual makanan kita kena sebut apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang tayyib, apa yang tidak tayyib, kan? Ya, maka kita muhasabah sendiri. Kerana itu para ulama mengatakan dan termasuk juga dalam hadis supaya galakan kepada para tujar, para peniaga ni supaya banyak bersedekah. Kerana kemungkinan ada dalam harta-harta kita ni yang tidak betul. Cara jualannya ataupun sumber pendapatan itu tidak jelas, maka insya-Allah kita tathhir, kita bersihkan harta kita melalui sedekah. Maka kita keluarkan harta daripada milik kita kepada orang fakir miskin dengan kita niat, kalau bukan hak aku, mereka kita telah lepaskan harta itu kepada orang yang lebih berhak. Itu dia panggil tathhirul mal. Tapi kalau kita tahu betul-betul memang harta judi, tapi kita nak pergi sedekah juga, itu tak jadi lagu tu. Ni ada setengah orang ni bagi tak, ni duit riba ni. Habis saya nak buat masjid. Janganlah. Mungkin Ustaz Azli ingat waktu Quraisy bina Kaabah. Waktu itu umur Nabi kita 35 tahun. Kan? Bana Quraisyul Kaabah. Ketua pembina Kaabah bagi ingatan kepada Quraisy yang kafir, yang jahiliah.
Dia kata la tudkhilu, jangan kamu masukkan dalam peminat Kaabah ni mahrul baghi, harta-harta yang dapat daripada perbelanjaan pelacuran. Jangan kamu ambil masuk dalam Kaabah ni harta yang diambil daripada judi, daripada harta. Yang penting orang jahiliyah yang tidak Islam, dia reti SOP nak sedekah, dia kata jangan buat masjid dengan duit-duit yang haram. Sehinggalah mereka tak mampu nak siapkan Kaabah, terpaksa Kaabah itu dikecilkan saiznya, dan tanda yang bahagian Kaabah yang tak masuk dalam binaan dibuatnya Hijr Ismail. Kita kata alhamdulillah, nasib baik Quraisy tak cukup duit. Kalau tidak, tak masuk dalam Kaabah seumur hidup kita. Kan? Sekarang ni tuan-tuan nak pergi Mekah masuk dalam Kaabah, boleh je. Pernah satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta nak masuk dalam Kaabah. Nabi tarik Aisyah masuk dalam Hijr Ismail, Nabi kata salliha huna, solat sini. Aisyah kata aku nak masuk dalam Kaabah. Nabi kata ini Kaabah. Cuma Quraisy tak cukup belanja, mereka buat ni yang kata batu bulat, lengkungan. Lengkungan macam kepala roti tu kan. Itu masih lagi dalam Kaabah. Kita kata alhamdulillah, kalau Quraisy cukup duit sampai hari ni, saya tak masuk Kaabah lagi. Tapi alhamdulillah dengan adanya Hijr Ismail ni, kita mampu, tuan-tuan semua mampu masuk Kaabah, insya-Allah. Maka itu dia panggil muhasabah dari sudut keuangan kita. Jadi kita kena kira semua supaya kita ni kata dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kiralah, kamu hitunglah diri kamu. Diri kita, harta benda kita, keluarga kita macam mana. Sering kali saya bertanya kepada para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi syurga ke tidak? Semua jawab nak pergi syurga belaka. Tak ada kata tak nak pergi, kan? Nak pergi ustaz. Allahu akbar. Seronok. Saya suka tanya 2 kali. Kata nak pergi syurga, seorang ke berapa orang? Oh, dia kata nak pergi semua anak beranak. Semua family nak pergi syurga. Kita kata alhamdulillah, nikmat besar. Tapi tanya soalan yang ketiga boleh? Dia boleh ustaz. Dia ingat kau kita nak bagi tiket ke syurga dah ni. Tak. Boleh? Boleh. Tanya-tanya. Tuan, mari kuliah ni berapa orang? Dia tahu dah kita nak perangkat dia. Saya mari seorang ya ustaz. Ada seorang tempat cik tu, saya mari dengan mak dia ya. Anak duduk di mana? Anak duduk dengan maha guru besar di rumah tu. Ayah duduk dengan ceramah. Anak dia duduk main game, duduk main macam-macam dengan alat-alat gadget yang ada. Kita kata, Kev, bagaimana waktu nak pergi syurga satu keluarga, tapi waktu nak pergi kuliah, waktu majlis ilmu, waktu solat berjamaah, anak-anak tidak dibawa bersama. Kita kata ini satu kepincangan. Orang yang nak pergi syurga sekeluarga, mesti ada dia punya tiket. Saya nak pergi umrah ni satu family ni. Tapi pasport bagi ke Ustaz Aslim berapa? 2 pasport je. Habis mana satu family? Orang terkejut ni, pak cik ni betul ke tak betul cakap ni? Nak pergi suatu keluarga, pasport bagi 2. Bayar tiket untuk 2 orang. Kita kata ini satu kepincangan. Maka kita muhasabah. Sekarang ni, saya nak pergi syurga sekeluarga. Dalam tafsir Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat kata, wattaba'athum zurriyatuhum imanin alhaqna bihim zurriyatahum. Kan dalam ayat yang kita baca tu Allah Taala sebut siapa orang-orang yang baik itu alhaqna bihim zurriyatahum, artinya kami hubungkan mereka dengan keluarga mereka. Alhaqna bihim, surah At-Tur, surah At-Tur tanda. Jemaah masyarakat kita ini dia suka tadabbur Quran. Tanda surah At-Tur ayat 21. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Orang-orang yang beriman. Kemudian keluarga dia semua beriman. Hari ini para jemaah sekalian, kita kena muhasabah kita dengan keluarga kita. Ana perhati tengok. Ustaz Aslim pun nampak. Setengah pakcik-pakcik ni masya-Allah berserban dia di masjid. Waktu kita kuliah mengangguk dia depan kita. Lepas kuliah kita berhenti di pasar malam, kita tengok pakcik ni, kita pula lari daripada dia. Sebab apa kita lari? Sebab dia pakai serban. Bininya pakai baju kelawar. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata ni, kalau pakcik Haji duduk mengangguk depan aku saat ni. Ingat ke dia tarah wali besar dah dia masa kuliah kita tadi. Sebab apa? Sebab kita tidak muhasabah. Kita tidak peduli anak kita. Kita tidak peduli dengan keluarga kita. Biarlah, kubur masing-masing. Memang kubur masing-masing. Tapi tanggungjawab tak lepas. Setengah bapak ni Masya Allah, seronok dia bila dia dapat kahwinkan anak dia. Dia kata, Ustaz, saya dah lepas tanggungjawab dah. Saya kahwinkan anak.
kita kata pak cik, lepas tanggungjawab bila kita kahwinkan anak kita dari sudut nafkahnya suami dia yang bertanggungjawab. Tapi dari sudut nasihat, dari sudut penjagaan, dari sudut akidah, dari sudut akhlak, ibu bapa tidak terlepas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kamu akan tanya, di sana ada lagi satu kaedah, dia panggil al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Anak kita, kalau kita tidak larang, siapa nak larang? Kita dengan suami, suami dia larang. Kita hari ini para jemaah sekalian, maaflah. Jangan marah pula isteri rumah ni. Kadang-kadang kita, ustaz-ustaz kita kata gini, sebenarnya saya bukan takut kau bini, dia tak takut saya. Itu masalah kita ni. Ayat ni kau serabut dah kita. Baru Datuk dia menakutkan, isteri menakutkan. Menakut. Dia kata kita bukan takut dia, tapi dia tak takut kita. Akhirnya dia lari juga kita. Ada kalanya suami tak mampu nak nasihat kepada isteri. Maka ibu bapa lah yang patut. Anak, bapa didik kamu daripada kecil. Dah. Daripada sekolah rendah lagi aku jaga kamu tutup aurat molek-molek. Kamu jaga solat. Tapi bila kamu dah jadi orang isteri orang, kamu dah jadi pekerja yang baik-baik, tiba-tiba kamu tak tutup aurat pula, kenapa? Ini dia panggil wattaba'atuhum zurriyatuhum. Kata di ulama tafsir, Allah Ta'ala akan kumpulkan kita bersama dengan keluarga kita di akhirat esok, hatta sekiranya bapa ni darjatnya tinggi, anak dia kurang sikit darjat, tapi masih lagi dalam skop orang Islam, orang yang baik-baik, orang yang patuh syariah, cuma amalannya kurang. Ketika itu, bapa dia boleh tarik, duduk satu level dengan dia dalam surga nanti, insya-Allah. Sama juga, bapaknya kurang, pergi juga masjid, tapi duduk isap rokok daun je kat tepi, kat tangga masjid tu. Dah. Solat sunat pun kurang. Tapi anak dia, Masya Allah, darjat tinggi. Anak dia boleh bagi syafaat. Bapa dia untuk naikkan darjat. Duduk sama dengan dia di akhirat nanti. Kita kata Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok dalam tadabbur surah At-Tur yang telah saya huraikan panjang dalam tajuk. At-Tur ayat yang 21 ni. Walladzina amanu wattaba'athum. Baik, kita nak pergi lagi. Kita muhasabah dari sudut kita sendiri. Dari sudut amalan kita. Yang fardunya. Yang sunatnya. Dari sudut harta, kita muhasabah dari sudut keluarga kita. Ini penting. Allah Taala sebut berapa kali dalam Quran, qu anfusakum ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maka kita muhasabah jugalah kepada masyarakat kita, bagaimana keadaan mereka, adakah mereka sudah menjadi orang baik. Cuma kita kadang-kadang, saya pun tak pasti, kata-kata pepatah ke, dia kata tak boleh jaga tepi kaya orang. Apa dia maksud ni Ustaz Aslin ni? Tak boleh jaga tepi kaya orang ni. Apa dia sebenarnya maksud? Boleh Ustaz huraikan sikit? Maksud kita jangan menyebut dalam hal ehwal, yakni pengurusan rumah tangga orang lain. Maksud dia mungkin dia nak ke mana ke, dia nak buat apa dari sudut rumah tangga mereka ni, maka kita ambil tahulah. Itu maksud asal dia. Tetapi yang tak betulnya ialah bila mereka melakukan kemungkaran. Macam Datuk sebut tadi lah. Kalau kita kata dah lepas ada tanggungjawab aku, anak perempuan aku dah kahwin, maka aku dah tak ada tanggungjawab dah, maka benda ni benda tak betul. Sebab kita mesti jaga tepikan anak kita. Sebab walau dia berkahwin dengan orang kata apa ni, selepas dia kahwin suami meninggal, 6 kali meninggal sekali pun, maka wajib bapak tadi memberikan nasihat. Itu juga termasuk kena jaga tepikan orang. Itu antara dia lah. Masya-Allah. Nah, barakallahu fiik. Mana kita nampak ada kesilapan maklumat di sini. Orang kata tak boleh jaga tepi kaya orang. Tak. Kenapa tu? Orang tu tak solat. Tak boleh jaga. Kenapa tengok budak-budak duduk berkapa? Tak. Nak naik motosikal sana sini, laki-laki perempuan tengah malam buta. Kenapa tak tegur? Tak boleh jaga tepi kain. Kata budak tu bukan tepi kain, dalam kain sudah masuk itu. Jadi kita duduk main tepi kain. Itu silap. Maka kita kena ada lagi muhasabah dari sudut amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ni anda tengok kepincangan dalam masyarakat kita ni, sebab orang salah faham penggunaan ayat. Jadi kita kata tak boleh jaga. Padahal kita mesti bertanggungjawab, kita muhasabah harmoninya masyarakat apabila semua pakat kerjasama, suruh yang baik dan nahi mungkar, melarang perkara-perkara yang tidak baik. Maka para jemaah sekalian, itulah kepentingan kita bermuhasabah. Muhasabah diri kita, sebagaimana kata di seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata, ad-darru ma'alal mukallaf.
Di antara perkara yang sangat memberi mudarat kepada seorang mukallaf itu al-ihmal, iaitulah cuai dan meninggalkan muhasabah. Dia rasa dia betul, dia tak. Kita ni kena sentiasa muhasabah. Sebab tu kita pentingnya majlis ilmu. Ana sekali dijemput oleh sahabat-sahabat kita ni, dia panggil daurah tahsin salat. Kursus perbetulkan salat. Bila kita sebut benda ni, ada seorang pakcik ni marah. Buat apa lagi? Saya dah solat 30 tahun, 40 tahun dah solat, tak pernah tinggal-tinggal pun. Oh. Nak daurah apa lagi? Kita kata pakcik masuk je. Kemudian kita tengoklah kita nak macam mana. Bila dia masuk je, cara angkat tangan Allahu Akbar pun tak betul dah. Kita tengok. Bila sampai kepada bacaan Al-Fatihah, Masya Allah, Tabarakallah. Sahabat-sahabat saya di KIAS, Jabatan Al-Quran, dia buat satu klinik bergerak. Dan nama dia Klinik Al-Fatihah. Klinik, dia panggil klinik. Macam kita juga lah klinik satu Malaysia masuk kampung, pergi cek orang. Klinik COVID, mari habis cocok lalai 2 orang ni. Pas saya pun kena tahun ni. Pengalaman lah. Kena juga. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, negatif. Alhamdulillah. Jadi klinik Al-Quran, menarik tuan-tuan. Dia ada dia punya markah. Orang ni dapat 70, orang ni dapat 60. Ada pakcik ni mari-mari baca. 50 markah dapat. Marah dia. Aku solat benar. Kita kata itulah pentingnya muhasabah. Kita jangan duk rasa kita dah pandai dah. Jangan rasa kita betul. Siapa dia tak mau muhasabah, bermakna kita rasa kita ni molek belaka. Surah macam kan? Ya kan? Macam Datuk sebut tadi lah, orang yang pengen berubah ialah orang yang jahil. Ya. Yang kedua, orang yang rasa dia pandai. Susah nak terima nasihat orang. Kita tak akan berubah kalau kita rasa ada 2 perkara ini. Satu lagi yang paling berat juga lah takabur, mutakabir. Orang yang sombong ini masalah. Allah, kita nak ajar dia pelekeh. Siapa awak? Oh, kalau dia bagi siapa awak, kita pesenyak. Kata apa? Saya ni manusia biasa. Kan? Maka para jemaah sekalian, kita duduk atas dunia ni, kita akan berhadapan dengan 2. Yang pertama, godaan syaitan. Itu dia panggil musuh dari luar. Yang kedua, godaan dari dalam. Dia panggil godaan nafsu. 2 perkara ini, macam mana kita nak lawan? Anda ingat satu qasidah yang selalu orang baca. Kalau bagi Ustaz Aslim baca, kemas sikit. Dia kata, an-nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yang fatimi. An-nafsu katifli. Nafsu kita ni macam baby. Intuhmilhu syabba ala hubbir rada. Kalau mau biar dia, budak ni merangkak pun duk minum susu tu. Wa in taftimhu yang fatimi. Tapi kalau mak dia lepas susu boleh je. Pernah sekali kita tengok budak naik gigi dah. Duduk kat mak dia, duduk tarik mak dia. Apa? Nak susu lagi. Kata apa mak cik tak lepas susu budak ni? Tahulah anak bongsu kesian. Naik gigi duduk izap pek mak lagi. Nak kata apa? Dia kata apa? In taftimhu yang fatimi. Tapi kalau kita lepas, dia akan lepas. Kebiasaan kita suka dengan benda-benda yang tak baik. Ini kita muhasabah. Maka kita mesti ada satu peringkat, dia panggil new normal. Gaya hidup baru mesti ada. Kalau dulu suka duduk sembang, kedai kopi entah pukul berapa sampai orang tutup kedai baru balik. Sekarang ni kita duduk tukar jadual, pergi ke masjid. Dengar kuliah. Lepas Isya kita balik. Tak ada kerja, tidur. Tidur tak ada masalah. Malaikat pun rehat. Dia tak tulis apa dia. Tidur. Dia tulis an-naum. Tidur. Oh, sekejap. Dia punya rekod. Tak ada apa. Orang tidur dia tak tulis. Kan? Rufi al-qalam, kata Nabi SAW. Diangkatnya pen daripada 3 kumpulan. Salah satunya an-naim. Orang tidur. Sehingga dia sedar balik. Kita kata apa? Jadi kalau kita tidur ni 2 benda yang kita dapat. Yang pertama kita rehatkan malaikat. Malaikat sebenarnya tak perlu rehat. Cuma kita kata. Yang keduanya, memang kita tak akan buat maksiat dalam tidur kita. InsyaAllah. Maka kata di syair tadi, wa khalifin nafsa wasyaitani wa'sihima wa inhuma muhaddakan nusha fattahimi. Dia kata, mulawalah nafsu kamu dengan syaitan, derhakalah kepada 2 yang mereka suruh benda tak baik. Kalau mereka ni mari nak bagi nasihat pada kamu, fattahimi, kamu tuduh tak baik pada dia. Nafsu nak nasihat aku, sorry. Mereka, cuma nasihat syaitan ni dia bijak, dia tak akan masuk melalui no entry. Tuan-tuan kena ingat. Syaitan dia tak masuk lorong no entry, dia akan masuk lorong yang dibenarkan.
Contohnya, kita orang masjid, dia tak mari. Pak Cik, malam ni ada nyanyi K-pop di Padang tu. Dia tak ajak. Pak Cik ni sepak dia. Dia tu, bengong mu ni. Kepuyah ke baru beli Mekah, tak karak lagi nak pergi main K-pop. Tapi dia mari senyap-senyap. Dia kata, Pak Cik, cuba tengok kat kiri kanan. Kita pun pala tengok. Siapa ada? Siapa yang paling awal mari masjid? Aku. Imam pun tak mari. Bila tak mari? Saya buka pintu. Dia mari riak, dia mari takabur, ini permainan syaitan. Mana kalau syaitan mari nak nasihat kita tu, fatahimi, mutuduhlah dia ni, kamu ni orang panggil berita yang tak baik. Mungkin kita masa sudah hampir nak habis dah kan. Kata di para ulama, seorang ulama salah nama dia Maimun bin Mihran rahimahullah taala, innahu la yakunul abdu minal muttaqin. Seorang itu tidak dianggap orang yang betul-betul muttaqin, orang yang bertakwa, hatta yuhasiba nafsah, sehingga dia muhasabah diri dia lebih kuat daripada ahli-ahli perniagaan muhasabah dia punya partner. Muhasabah kita. Cek semua. Daripada pagi tadi sampai malam ni. Tuan-tuan tanda. Allah Ta'ala beri kepada aku 24 jam. 24 jam. Tolak kita tidur 8 jam, tinggal lagi 16 jam. Tak? 16 jam kali dengan 60 minit, berapa tinggal? 16 kali dengan 60. Tuan-tuan kali. Berapa ribu minit kita ada? Tak? Kalau 24 jam, 1400 minit. Tolak. Daripada berapa minit ini, tuan-tuan dan puan-puan cuba muhasabah tengok. Daripada pagi sampai hari ni, mana banyak? Yang baik ke yang buruk? Kita boleh tengok. Zikir berapa kali kita dapat? Sebut nama orang berapa kali? Kan? Mana banyak? Allahu Akbar. Kita muhasabah. Bila muhasabah kita nampak keburukan lebih banyak daripada kebaikan, maka sebelum kita tidur, sebelum berakhir tahun 1441, kita buat satu checklist, buat senarai, mana banyak dalam setahun ini yang baik dan yang buruk. Kita buat, kemudian kita menangis. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, kita berwuduk, kita bermuhasabah, kita solat sunat taubat, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengan dosa aku, dengan kesalahan yang aku buat, kelu lidah aku daripada menyebut namamu, beratnya kepala aku daripada sujud padamu. Dan maka kita muhasabah, insya-Allah bila kita sebut perkara-perkara yang tidak baik yang menimpa kita, insya-Allah air mata kita secara automatik akan mengalir. Tidak ada manusia yang bercakap dengan hati dia kecuali dia akan insaf, insya-Allah. Maka seorang pelajar dia tanya guru dia, dia tengok orang yang ahli maksiat ni sihat walafiat, makan sedap. Orang-orang yang baik-baik ada kena muhasabah, ada sakit, ada gini. Dia kata, Syekh, kenapa orang yang ahli maksiat ni tak sakit? Kita yang baik-baik ni banyak pula dengan gauknya, dengan ketik manis, macam-macam package ada. Tok Syekh dia kata apa? Manakah muhasabah, manakah musibah yang paling berat? Daripada kamu menanggung kesakitan, setiap kali sakit, kamu sabar, Allah Ta'ala beri pahala. Gugur dosa kamu dengan sebab kamu sabar. Daripada musibah, manusia mulutnya tak terbuka untuk sebut nama Allah. Matanya tidak terbuka untuk lihat lembaran Al-Quran. Dahinya tidak sujud pada Allah Azza wa Jalla. Kata Tok Syekh, inilah musibah yang lebih besar bagi seorang manusia daripada musibah sakit, demam, susah nak dapat rezeki. Sebab itu semuanya berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah kata di Maimun. Sehingga dikatakan daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, dia kata, bila kamu jumpa dengan seorang mukmin, kamu muhasabah diri kamu dulu. Kita nak bercakap tu, kita muhasabah dulu. Aku nak bercakap ni, betul ke tak betul? Kita kadang-kadang, kita nak bagi nasihat kepada orang tak? Mula-mula tu baik. Tiba-tiba, dia masuk pula. Dengan riaknya, dengan takaburnya. Akhir sekali, kita jadi manusia gurur. Manusia yang terpedaya dengan kebaikan yang kita buat, maka kita juga akan rusak. Jadi para jemaah sekalian, muhasabah kita sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang selalu tuan-tuan ingat, iaitulah doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas jalan yang engkau redai. Di atas jalan yang engkau redai, yang akan yang betul. Satu itu doa selalu tuan-tuan baca, teruskan. Saya tambah satu lagi doa yang juga maksur, diambil daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan ikut. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ini selalu saya ijazahkan doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Dia 4 kalimah je. Kita belajar dengan orang Badui. Orang Badui ni, bila dia mari nak jumpa Nabi nak belajar, dia akan buka tangan dia. Bila Nabi sudah cakap, dia tutup. Dia kata, qabilna. Mana kita dah ambil dah. Kita pun sama juga. Kita kata, Allahumma. 1. Inni a'udzubika. 2. Minal hauri. Dengan ha. Minal hauri. 3. Ba'da al-kauri. Dengan kaf. 4 je. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'da al-kaur. Ya Allah, aku minta berlindung ya Allah daripada jadi tak baik setelah kita baik. Jadi dalam muhasabah kita, alhamdulillah setakat kita hidup ni comel dah. Maka janganlah Allah Ta'ala beri pula lepas pada ni kita jadi manusia tak baik. Dulu kaki masjid kata orang, sekarang ni jadi kaki lain pula. Na'udzubillah. Kan? Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan persiapan kita, dengan muhasabah kita, ingat Jumaat, ingat selawat dan juga Al-Kahfi. Ini satu budaya new normal dalam hidup kita ni. Insya-Allah. Dan jangan lupa kita baca juga pada waktu malam sebelum kita tidur baca surah Al-Mulk. Kan? Di antara surah Al-Munjiat, surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kata di para ulama bukan setakat baca saja, memahami isi Al-Mulk itu. Itu yang penting. Kalau setakat baca saja, kesek baca dulu pada kita lagi. CD baca dulu pada kita kan. Baiklah para jemaah sekalian, saya rasa itulah motivasi kita malam ni. Jadi saya terima kasih kepada Ustaz Aslin dan juga pihak penyelaras Ustaz Haji Arsyad dan lain-lain yang telah memberi ruang untuk kita berbual bicara. Nak jumpa depan payah, jumpa ke alam maya lah. Lebih senang, insya-Allah. Betul. Ni rezeki Datuk, ni rezeki PKP. Ya. Sebab jumpa 2-3 kali dah anda jumpa Datuk ni dalam online sahaja. Insya-Allah. Jika ada rezeki nanti insya-Allah kita akan ziarah pondok apa nama ni Sungai Durian, insya-Allah. Jadi apa yang kita dapat malam ni sebagai orang kata apa ni khulasah yang saya boleh ambil secara mudah untuk sahabat-sahabat para penonton yang sentiasa konsisten dan juga komitmen dengan program bicara duha online pada malam ini bersama saya. Itu antaranya Ustaz sebut tadi dah. Itu Datuk sebut tentang ingat Jumaat atau ingat malam Jumaat, yakni ingatlah, selawatlah banyak-banyak dan juga sunat-sunat lain tu teruskan macam biasa, cuma fokus dari sudut malam Jumaat, malam berselawat ataupun hari Jumaat, hari berselawat dan juga membaca surah Al-Kahfi. Dan yang terakhir yang cukup menarik yang saya harap kita mohon ini manfaat yang Datuk baca penghujungnya Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Jadi maknanya benda dah hak molek, ya Allah janganlah kamu jadi aku tak molek lepas aku dah molek dah. Ini memang kadang-kadang kita duk perasan kita ni baik, duk perasan kita ni rajin solat. Jadi duk tonyoh dai kita ke sejadah tu sampai nampak hitam, nampak tinta dekat dai ni. Kan kata hebatlah aku ni kuat semaya tak nampak kedai aku ni hitam ni. Solat bagus dah. Tetapi duk berasa diri baik yang ni apa nama ni Allahumma inni a'udzubika min hauri ba'dal kauri. Maka saya banyak Datuk dan juga mungkin sahabat-sahabat boleh mengamalkan hadis ini ataupun doa ini yang dipetik daripada kalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah terima kasih banyak Datuk yang sudi dalam masa sejam bersama saya pada malam ini dan insya-Allah ada masa lagi kita akan jemput lagi insya-Allah dan penonton malam ni pun alhamdulillah hampir dekat 900 orang malam ni, subhanallah. Ni peminat-peminat ramai duk bagi. Tadi orang sebut Assalamualaikum Dr. Anas, bukan Dr. Anas, Dr. Abu Anas Madani. Itu nama gelaran kunyah Datuk Dr. Abdul Basit. Jadi Datuk lagi jazakallah khair jazak. Salam malam Jumaat, malam berselawat, malam berkahfi insya-Allah. Bukan gua kahfi Datuk, malam surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah moga-moga kita doakan Datuk sihat walafiat. Insya-Allah. Yang usia dan kesihatan yang berkat insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.